Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Bersama Tuan Pengerusi Qaryah Masjid Kampung Paya Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jantan kuasanya yang sempat hadir bersama-sama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Zul, Ustaz Adli, pegawai masjid yang sempat hadir bersama-sama pada pagi ini, pimpinan-pimpinan masyarakat yang sempat hadir bersama, kaum-kaum ibu, kaum-kaum bapa, tetangga-tetangga masjid, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan nikmat sebesar-besar nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita membuka lembaran hari-hari kita ini dengan menjalankan amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan akan diberikan ganjaran sebesar-besar ganjaran, sebaik-baik kebaikan kepada kita, buat manfaat kita di dunia yang sementara ini, lebih-lebih lagi di alam akhirat yang kekal abadi insya-Allah taala. Sidang hadirin hadirat, kaum ibu, kaum bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita sudah melihat berkenaan dengan bangun daripada tidur, ke surat 42 ya. Kita lihat bangun daripada tidur, bagaimana Nabi SAW mendidik kita, mengajar kita bagaimanakah seawal pagi kita bangun itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah lah yang telah memberikan kita nafas, Allah juga yang telah memberikan kita ingatan. Sebaik-baik ingatan ialah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perkataan ialah perkataan yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang paling baik sekali perkataannya selain daripada perkataan orang-orang yang mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik perkataan. Okey. Jadi kita dah lihat pada minggu yang lalu berkenaan dengan beberapa zikir ya, 6 zikir ya, bangun daripada tidur, ringkas saja, tak susah, semua orang ingat ya, mudah dibuat. Yang pertama ialah kita membaca apa dia, iaitu kabbara asyaran, kita bertakbir 10 kali. Kemudian kita bertahmid 10 kali. Kemudian kita baca subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Kemudian kita baca subhanal malikil quddus 10 kali. Kemudian yang kelimanya kita baca istighfar wastaghfara asyaran 10 kali. Wa halala asyaran, yang keenamnya adalah bertahlil sebanyak 10 kali ya, iaitu la ilaha illallah. Setelah itu kita mintalah kepada Allah pula, berdoa kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, min dhiqid dunya, daripada kesempitan dunia, kesulitan dunia, wa dhiqi yaumil qiyamah, dan juga kesempitan hari kiamat. Hari akhirat itu, kiamat ni apa dia? Kiamat ni ada dua. Jangan tak faham tu kita orang Islam. Kiamat ni ada dua. Satu, kiamat yang kita tunggu, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kiamat yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Ya, banyak ya, as-saah, ada yang panggil as-saah, ada yang panggil al-qiyamah ya. Jadi maknanya banyak
Nama-nama kiamat ini di dalam Al-Quran. Itu kiamat yang kita tunggu, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi rata-rata kita ni, ya, insya-Allah jumpa, insya-Allah tidak jumpa. Jadi itu terpulang pada rezeki masing-masing lah. Yang kedua ialah kiamat. Kiamat juga benda besar juga dalam hidup kita, iaitu saat kematian kita. Itu pun tidak kurang hebatnya. Jangan katakan kiamat yang besar. Kiamat yang kecil tu pun pada kita kecil. Sebab hari-hari tengok orang mati. Sebab tu sebenarnya pada kita kecil. Sebenarnya di sisi Allah benda tu adalah besar sekali. Kiamat paling menggoncang iman kita, kekuatan kita adalah kematian kita sendiri. Kematian kita sendiri, tuan-tuan. Kalaupun kita kuat ibadat sekalipun, kita masih lagi rasa tak sedia. Walaupun kita kuat amalan kita pun, kita masih rasa tak sedia lagi. Masih lagi rasa tak sedia. Macam mana orang yang tidak kuat amalannya? Macam mana orang yang kuat amalan pun rasa tak sedia? Macam mana orang yang tidak kuat amalannya? Macam mana? Sebab itulah, apabila kita baca hadis-hadis Nabi SAW, sampai Nabi kata apa? Innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi. Sesungguhnya Allah ini, dia sentiasa akan merenung ataupun memandang ataupun menghadapkan. Dikatakan yansibu. Yansibu ni dalam bahasa Arab ni maknanya dia akan memalingkan, menghadapkan ataupun memberi fokus, akan melihat secara langsung. Tu yansibu. Ya, dalam kataan bahasa Arab ni, sesungguhnya Allah ini akan melihat secara langsung wajah hamba dia. Muka hamba dia tu dia akan tengok secara langsung setiap kali hambanya itu bersolat. Setiap kali hambanya bersolat, Allah Ta'ala akan menatap wajah hambanya itu secara langsung. Malam yaltafit, selagi mana hambanya itu kekal hati dia tu dalam solat dia. Kalau hatinya lari, maka habislah. Sebab Nabi SAW kata, ada orang, innal abda la yusalli salata, ada orang yang salat, la yuktabu lahu, tidak dituliskan walau satu pun. Berapa ramai orang yang salat pagi ni? Bukan di masjid ni lah, tempat lain. Ya, di rumah barangkali, di kedai, di mana-mana premis, di tepi jalan. Berapa ramai orang yang solat, Nabi SAW kata la yuktabu lahu, tidak dituliskan walau sikit pun. Nabi SAW kata tak ada tulis. Sebab apa tak tulis? Nisfuha wala thuluthuha, setengahnya pun tak ada, 1/3 pun tak ada. Wala rubu'uha, rubu'uha ni 1/4 pun tak ada juga. Wala khumusuha, 1/5 pun tak ada. Wala sudusuha, 1/6 pun tak ada. Wala usyuruha, 1/10 pun tak ada. Nabi SAW kata, malang betul lah. Macam mana? Janganlah kita masuk dalam kelompok ni. Setengah pun tidak, 1/4 pun tidak, 1/5 pun tidak, 1/6 pun tidak, 1/10 pun tak ada. Kenapa? Innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Kerana Allah tidak mencatat sesuatu untuk hamba dia itu, ya, melainkan apa yang dia buat itu dalam keadaan dia fokus, dia khusyuk, datang hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, kalau boleh kita nasihatkan diri kita, setiap solat yang kita buat, biarlah hatinya hadir. Walaupun kita solat itu tidak banyak, walaupun solat-solat kita tidak banyak, tetapi pastikan setiap kali kita solat itu hatinya hadir. Jadi sebab itu bila katakan sempit akhirat ini, maknanya kita minta kepada Allah secara terus, kita minta kepada Allah supaya Allah elakkan kita daripada sempit ataupun dahsyatnya kesulitan hari kiamat. Yang paling kita takutkan ialah kiamat kematian kita nanti.
kematian kita ni tuan-tuan kan, supaya Allah Ta'ala aturkan kematian kita ini dalam kematian orang-orang yang soleh, dapat pahala banyak, ya, kurang tuntutan-tuntutan besok di akhirat. Ini tuan-tuan, kita rasa ibadat kita handal, ya, kuat, tapi kita lupa baca. Yang kita punya benda yang kita nak bayar besok di akhirat pun tak kurang banyaknya. Ya, kita sakit hati orang, kita umpat orang, kita ambil maruah orang, kita jaja orang punya cerita benda tak betul, bercerita. Banyak dosa kita tu. Ya, kalau kita pandang ibadah kita yang tak seberapa tu, kalau dibandingkan dengan kita punya amalan seharian kita tu, tak tahulah macam mana. Jadi mintalah dijauhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tuntutan-tuntutan tersebut. Minta dipermudahkan. Sebab itu Nabi baca 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. 10 kali. Thumma yaftatihus salah. Kemudian baginda akan membuka hariannya dengan solat kepada Allah Subhanahu wa taala, solat. Okey, itu dia. Kemudian hari ini kita akan masuk, iaitu setelah kita akan baca doa, iaitu memakai pakaian. Memakai pakaian. Dalam Islam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam Islam lah, hadis Nabi, setiap urusan, setiap perkara yang mana tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi SAW kata fahuwa aqta, maka ianya terputus. Terputus. Ada ulama mentafsirkan sebagai aqta itu adalah kurang berkahnya, kurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kurang berkah dia. Setiap urusan, bukan kata urusan ibadah saja, semua urusan yang kita buat dalam hidup kita ni, hatta akan pakai baju, buka baju, kita tak baca bismillah. Ada ulama kata tak perlu baca sampai habis, baca bismillah pun sudah memadai, maka hukumnya adalah sunat. Sunat tuan-tuan. Ya, sunat hukumnya. Kalau tidak baca, kuranglah berkahnya. Kenapa kurang berkahnya tuan-tuan? Sebab pahala diberi benda yang kita buat kerana Allah. Benda yang kita buat bukan kerana Allah, walaupun nampak baik, nampak islamik, tetapi diniatkan bukan kerana Allah, tidak dapat pahalanya tuan-tuan. Ya, sebab itulah keberkatannya datang dengan kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Hatta akan belajar sekalipun, kalau kita belajar tidak kerana Allah, tak dapat apa. Dapatlah ilmu, tapi kita mahu lebih daripada ilmu, iaitu kita mahu beramal dengan ilmu kita. Kita mahu keberkatan dengan ilmu kita. Macam tu juga dengan kehidupan kita ni. Ya, iaitu macam orang hijrah. Ya, orang hijrah. Kenapa Nabi betulkan niat dia sedangkan hijrah tu baik? Orang nak pergi ke Madinah kot. Kenapa Nabi suruh betulkan niat? Sebab walaupun tempatnya baik, perbuatannya baik, bersama orang baik, tetapi kalau niatnya tadi bukan kerana Allah, maka baiknya itu tidak dapat kepada kita. Pahala solehnya, amal soleh itu tak dapat. Sebab Allah bagi ya kepada niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pada setiap orang yang berniat itu, dia akan dapat apa yang dia niatkan. Itu secara terang itu disebutkan oleh Allah SWT. Likulli, setiap imri'in, setiap orang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Itu dia.
Jadi pertama adalah baca bismillah. Yang keduanya ialah kita afdal mengutamakan anggota sebelah kanan. Itu dia. Afdal kita menggunakan anggota yang sebelah kanan. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Sebab Aisyah kata kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Sesungguhnya Nabi SAW sangat takjub ataupun selalu sangat mendahulukan yang kanan. Dalam yang kanan, satu benda selalunya pada belah kanan. Fi sya'nihi kullihi, pada segala perkara yang dia nak buat. Fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Sama ada dalam bab membersihkan diri, dalam bab berjalan ataupun memakai kasut, semuanya dengan belah kanan. Jadi ulama kata afdal lah apa-apa benda yang baik yang kita buat dalam hidup ini, mulakan sebelah kanan. Dapatkan berkat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar mencintai Rasulullah dalam setiap perkara yang kita buat. Ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara yang kita buat. Okey. Nabi SAW apabila dia memakai, yang ketiganya, bila dia memakai pakaian, baginda SAW akan berdoa kepada Allah. Okey, akan berdoa kepada Allah. Jadi kita tak nak tengok dulu dia punya doa yang panjang ni. Kita baca yang mudah-mudah saja. Pertama macam biasa, bismillah lah. Okey, bismillah. Yang pertama tu tak boleh tinggal, bismillah. Yang keduanya utamakan, kalau boleh di belah kanan, kita utamakan sebelah kanan. Yang ketiganya ialah kita baca alhamdulillah pada muka surat 44 itu. Pada siapa yang ada buku 44 kita baca alhamdulillah. Iaitu man labisa thauban faqala alhamdulillahillazi kasani hadha thauba. Itu panjang dia punya ni, tapi memadailah kita punya tahap ni. Baru-baru belajar, baru-baru nak berjinak-jinak ini, biarlah kita ambil yang mudah saja. Kita bacalah alhamdulillah. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah tu kita tunjukkan rasa syukur kita dengan niat dalam hati kita ni. Kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Ingat janji Allah pada kita, apa dia? La in syakartum la azidannakum. Kalau aku lihat kamu bersyukur kepada nikmatku, nescaya aku tambah lagi. Tambah lagi. Setiap nikmat yang kita dapat, pakai seluar, pakai baju cantik, kemas, sesuai dengan badan kita, saiznya, semua ni nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pakai kupiah, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu benda pun pada kita ni yang bukan nikmat Allah. Hatta kan nak semayang sekalipun, walaupun semayang tu kita rasa kita punya, tapi itu pun bukan kita punya, itu pun dengan nikmat Allah SWT. Air semayang kita ambil tu pun, kalau kita duduk dekat Afrika, belum tentu dapat air bersih, tuan-tuan. Belum tentu dapat air macam mana sekarang air pipe-nya. Kalau satu hari, tuan-tuan, loji tu tutup, jenuh juga. Kita hari ada kita seminggu tak ada air, tuan-tuan, akan menggelupur. Nak ibadah pun tak tentu hala dah. Tak tentu hala, tuan-tuan. Nak istinja tak payah cakap lah. Tak macam mana dah, tuan-tuan. Macam mana kita macam-macam skill pakai dah. Sebab apa? Sebab tu baru air baru, air semayang lagi. Macam mana nak buat, tuan-tuan? Jadi semua tu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada nikmat Allah, manakan ada kita ni nak dapat ibadah yang baik, ibadah yang sempurna. Jadi kurang-kurangnya kita baca alhamdulillahillazi kasani hadza. Alhamdulillah allazi, yang kasani, yang memakaikan. Kasani
Ya, biasa kan tuan-tuan pergi Mekah kan, ada tuan-tuan panggil kain Kaabah tu yang tutup, yang kelambu yang tutup Kaabah tu tuan-tuan panggil apa? Kiswah. Itu kiswah tu, kain kiswah tuan-tuan panggil. Kiswah tu dalam bahasa Arab kiswatun. Kiswatun tu apa maksud dia? Kelambu yang menutup. Kelambu yang menutup kita panggil kiswatun. Kalau meja ni, tuan-tuan ambil kain ni, tuan-tuan tutup je meja ni, bermakna ini kain kiswatun nama dia. Iaitu kain yang menutup badan kita, kain tutup badan, itu namanya kiswatun. Ya, kiswatun. Jadi kalimah yang sama dipakai dalam doa ni kasan. Ya, kasan, kasun. Ya, kasan itu sama juga lebih kurangnya, iaitu pakai. Ya, pakai kan ini. Ya, hadza, ya ini kepadaku. Alhamdulillah. Kalau tak dapat juga, panjang benar lah ustaz, saya tak boleh bayang. Yalah, memang betul tak boleh bayang tuan-tuan. Sebab kita ni belajar, kita orang Melayu. Orang Melayu ni kalau kita sebutkan bahasa Arab ni, dia punya imajinasi terhadap perkataan itu agak terbatas. Ya, sebab itu kalau tuan-tuan tengok di Lukut, saya mengajar di mana-mana tempat pun selain daripada Kampung Paya lah, saya mengajar pakai whiteboard. Ya, saya pakai whiteboard. Katakan kaum muslimat pun, Masjid Jamik pun saya pakai whiteboard. Ya, sebab orang Kampung Paya ni ingatan kuat. Tu saya tak ada ni. Kan? Saya ngajar untuk kan, ada handah tu. Ya, ada handah tu tak payahlah whiteboard kan. Orang Kampung Paya ni ingatannya alhamdulillah kan. Jadi tak ada. Jadi special. Orang kata kenapa Kampung Paya tak ada? Sebab satu tanda special. Kan, tempat lain tu kurang sikit ingatan kan. Ni orang Kampung Paya ingatan kuat kan. Jadi makna tuan-tuan kan, kalau harapnya kalau baca yang mudah-mudah tu dapat ingatlah, alhamdulillah allazi kasani hadza. Amalkan sikit-sikit pun tak apa. Kalau tak boleh panjang-panjang, alhamdulillah, dalam hati syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah. Ya, pakai seluar syukur pada Allah. Ya, pagi-pagi aku seluar, kau tak ada seluar ni macam mana ni? Ya, syukur pada Allah. Pakai kasut syukur, alhamdulillah. Syukur. Belajar tengok segala-gala dalam hidup kita ni adalah nikmat Allah. Belajar tengok segala-galanya. Ini yang Nabi nak tarbiyah kita ni tuan-tuan ya. Okey, cukup setakat tu. Ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Cikgu, ada? Inilah. Okeylah. Jadi tuan-tuan, itulah kata tadi. Amalan yang kita dah buat selalu asalkan baik, ya, kita dah mulakan dengan bismillah, tu kita minta dapat berkah, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dengan perbuatan yang kita buat yang kita lupa nak niatkan kerana Allah tu? Okey, tuan-tuan baca bismillah pun tu tanda tuan-tuan ingat kepada Allah lah. Ya, mana ada benda buruk kita buat dengan bismillah. Orang mencuri baca bismillah. Tak jarang kan. Orang berzina baca bismillah tu. Minum arak baca bismillah, jarang. Ya, kalau ada pun memang bengal kot kan. Rasa saya benda buruk kita tak baca bismillah. Jadi benda-benda baik. Jadi ada pun perkara-perkara yang kita sudah buat, dah biasa kita buat, ya, sampai kita terleka untuk baca bismillah, itu banyak perkara sekali dalam hidup ni, ya. Contohnya kelipan mata kita, ya, kita punya apa semua ni, mata kita berkelip pun tak boleh nak niat kerana Allah selalu kan. Macam mana nak buat kan? Jadi tak dapat. Jadi kita berharaplah kepada Allah SWT ni, mudah-mudahan setiap itu yang kata doa
yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah tu. Ya, sekurang-kurangnya kita dah bercakap macam tu, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli, pada setiap kelipan mata. Maknanya setelah kita membaca itu, setiap kelipan mata kita tu sampai tidur sekejap lagi adalah dapat pahala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tuan guru kita bijak pandai. Kan? Bijak pandai sebab dah tahu perbuatan kita ni memang kalau nak disukat, tuan-tuan, banyak benda tak tersukat dalam kehidupan kita ni. Yang kita boleh niat ni benda-benda yang kita sedarlah, yang kita apa, benda yang lazim kita buat ini kadang-kadang kita tak dapat nak niatnya. Mudah-mudahan Allah sajalah yang mengajari kita, asalkan yang kita buat tu benda-benda yang mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu pun dah memadai dah, insya-Allah, ya. Jadi kalau boleh, ya, kalau dapat niat tu lagi baguslah, kerana Allah SWT, cari rezeki kerana Allah, pergi kerja kerana Allah. Ramai orang pergi kerja, tuan-tuan, pun hari-hari pergi kerja depan sekat, dia tak nampak kerja tu kadang-kadang sebagai niat kerana Allah SWT. Kadang-kadang bagus tuan-tuan guru kita ni suruh pasang niat ni, pasal macam itulah, ya. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa setiap yang kita dapat itu datangnya daripada nikmat Allah SWT. Okey, jadi cukup setakat tu, ya, pada tuan-tuan perempuan sekalian. Ampun dan maaf daripada saya terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.